Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berkongsi dengan anda apa yang bakal saya tulis di dalam buku saya, mudah-mudahan buku yang kedua mengenai Al-Quran, iaitulah buku indahnya kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Sudah banyak penulisan mengenai kisah-kisah Anbiya di pasaran, sama ada dalam bahasa Melayu maupun bahasa Arab. Kisah Nabi Ibrahim sendiri salah satu daripadanya, dan penulisan kisah ini adalah bersifat kronologi, tafsir maudhu'i kronologi, iaitulah bagaimana penulis-penulis kisah ini akan memaparkan kisah Nabi Ibrahim dan pengajarannya daripada zaman kanak-kanak baginda sehinggalah kepada zaman baginda tua, dikurniakan anak dan mendoakan kepada tanah suci Makkah. Tidak kurang juga para alim ulama kita yang menulis dalam bentuk tafsir maudhu'i kronologi ini. Bahkan mereka pergi lebih daripada itu, mereka mengeluarkan elemen-elemen lataif ataupun analisis lughah ataupun analisis keindahan kalimah, dan pada masa yang sama mengeluarkan perkara-perkara Israiliyat yang batil. Ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dan tidak kurang juga para alim ulama kita yang menulis kisah-kisah Al-Quran dengan concern menegaskan bahawasanya tidak ada elemen pengulangan ataupun at-tikrar di dalam Al-Quran. Banyak kisah yang kita sangka seperti berulang, seperti kisah Musa, seperti kisah Nabi Allah Ibrahim, yang kita sangka berulang kerana ada banyak surah merakamkan babak yang sama. Tetapi sebenarnya para alim ulama ini membuktikan tidak ada pengulangan berdasarkan juga tahlil ataupun analisis kepada kalimat-kalimat yang digunakan. Itu seperti yang dilakukan oleh Dr. Fadl Hasan Abbas rahimahullah. Tetapi di mana duduknya istimewanya buku saya, mudah-mudahan insya-Allah saya dalam proses untuk menyelesaikannya, iaitulah saya akan menulis kisah Nabi Ibrahim dengan 3 persoalan. 3 persoalan teras ini menyebabkan saya mahu menulis dan berkongsi dengan masyarakat. Pertama sekali adalah mengapa kisah Nabi Ibrahim ini bertaburan di dalam Al-Quran. Mengapa tidak disatukan sahaja di dalam satu surah? Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada surah Ibrahim, tetapi kenapa dalam surah ini hanya memaparkan babak baginda berdoa sahaja? Persoalan yang kedua adalah mengapa di dalam Al-Quran ada babak yang lebih kurang sama tetapi dirakamkan di banyak surah, ya, babak yang sama tetapi dirakamkan di banyak surah, lalu seseorang mungkin bersangka itu pengulangan. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, ada di dalam surah Al-An'am, ada di dalam surah Maryam. Babak Nabi Ibrahim beristighfar kepada ayahnya ada di dalam surah At-Taubah, ada di dalam surah Al-Mumtahanah. Lalu kita sangka satu persoalan, kenapa tidak disatukan sahaja kisah-kisah ini dalam surah Maryam contohnya? Bukankah dalam surah Maryam Nabi beristighfar, mengatakan kepada ayahnya yang dia akan istighfarkan untuk ayahnya? Lalu kenapa tidak terus surah ayat yang ada di dalam surah At-Taubah, iaitu tidak sepatutnya Nabi Ibrahim beristighfar kepada ayahnya kerana ayahnya adalah seorang yang mati di dalam kekufuran? Kenapa tidak terus masuk dalam surah Maryam? Jadi ini persoalan-persoalan yang menarik minat saya untuk mengkaji, dan saya mahu berkongsi dengan anda dalam bentuk penulisan ini. Contoh lain, kenapa di dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala mengumumkan nama ayahnya, sedangkan nama ayahnya ini Azar tidak disebutkan dalam surah Maryam, At-Taubah dan Mumtahanah? Kenapa pula babak istighfar kepada ayahnya punyai gaya cerita yang berbeza-beza antara surah At-Taubah dengan surah Mumtahanah? Ini contoh, ya. Contoh kita ambil dalam babak yang lain, babak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam dakwahnya kepada kaumnya. Kenapa surah Al-An'am merakamkan babak kaum Nabi Ibrahim adalah para penyembah bulan, matahari dan planet? Kenapa tidak dirakamkan kaumnya yang menyembah berhala sebagaimana dirakamkan di dalam surah Al-Anbiya dengan surah As-Saffat? Apa yang menyebabkan surah Al-An'am merakamkan babak yang ada kaitan dengan objek di angkasa lepas, tuan-tuan?
Surah Al-Anbiya dengan surah As-Saffat pula merakamkan babak Nabi Allah Ibrahim selepas berhujjah apabila kaumnya tetap berdegil untuk menyembah berhala. Kedua-dua surah ini merakamkan baginda memecahkan berhala. Mengapa tidak ada babak ini di dalam surah Al-Ankabut yang juga merakamkan dakwah ucapan Nabi Ibrahim? Kenapa di dalam surah Al-Ankabut tidak ada babak Nabi menyembah berhala? Bahkan apa isi kandungan ucapan Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Ankabut? Dan kenapa ada babak Nabi Ibrahim mengatakan dia berhijrah dan hanya Nabi Lut saja beriman? Ini tidak ada di dalam surah yang lain, kecuali di dalam surah Al-Ankabut kita baru diberitahu seorang saja beriman kepada Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Lut. Subhanallah. Dan anda boleh lihat surah As-Saffat, Allah rakamkan Nabi Ibrahim memukul berhala dengan tangan kanan. Tetapi kenapa di dalam surah Al-Anbiya Allah rakamkan Nabi Ibrahim memukul berhala sampai jadi debu? Kenapa di satu tempat Juzazan, kenapa di satu tempat Bilyamin? Kenapa ada beza ya? Jadi saya percaya perbezaan perkataan ini punya kesan implikasi daripada ayat-ayat sebelumnya. Maka ilmu munasabah ayat sangat penting, iaitu ayat sebelumnya bercerita tentang apa, di permulaan surah ini bercerita tentang apa konsep setiap surah ini, bagaimana latar belakang penurunan surah ini ia mempengaruhi cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini persoalan kedua yang saya nyatakan tadi, iaitu babaknya macam sama tetapi sebenarnya sama tidak serupa, tuan-tuan. Contoh lain, Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat. Ada 4 surah sebut pasal Nabi Ibrahim didatangi oleh para malaikat yang diutuskan kepada kaum Nabi Lut, iaitulah surah Hud, surah Al-Hijr, surah Al-Dhariyat dan surah Al-Ankabut sendiri. Tetapi anda perhatikan, kenapa surah Al-Ankabut pendek sangat cerita Nabi didatangi oleh malaikat? Hanya 2 ayat sahaja. Surah Hud pula, kenapa surah Hud berbeza dengan surah Al-Dhariyat, surah Al-Hijr? Surah Hud kata malaikat bila sampai ke rumah Nabi Ibrahim, malaikat umumkan bahawasanya mereka diutuskan kepada kaum Nabi Lut. Bila mereka menimbulkan ketakutan pada Nabi Ibrahim, bila mereka tidak menjamah makanan. And then nombor 2 baru mereka umumkan dalam surah Hud, mereka datang kepada Nabi Ibrahim untuk beri berita gembira. So nombor 1 sekali adalah kaum Lut, nombor 2 baru Ishaq. Tetapi berbeza dengan surah Al-Hijr, surah Al-Dhariyat, di mana malaikat mengumumkan terlebih dahulu berita gembira pasal Ishaq, and then baru mengumumkan kedatangan mereka kepada kaum Nabi Lut. Kenapa macam tidak konsisten? Ada konflik kah? Tidak ada konflik sebenarnya bagi orang yang teliti. Dia akan nampak bagaimana setiap surah ini melengkapkan cerita. Tetapi saya tidak hanya mahu menunjukkan cerita ini secara lengkap. Saya mahu tunjukkan kesan cerita ini sebenarnya daripada ayat-ayat sebelumnya dan daripada ayat-ayat di permulaan dan di penghujung setiap surah, dan bagaimana tema surah ini mempengaruhi gaya penceritaan, saiz dia panjang pendek dia, dialog ke, naratif ke. Sebagai contoh, di dalam surah tertentu, saya tak ingat daripada 4 surah tadi, merakamkan perkataan isteri Nabi Ibrahim yang terkejut dapat anak. Tetapi dalam satu lagi surah merakamkan perbuatannya, menampak-nampak pipinya. Kenapa satu tempat perkataan yang dirakamkan dan di satu tempat yang dirakamkan adalah perbuatannya? Kenapa dalam surah Al-Hijr tidak ada babak makanan dijemput kepada malaikat? Kenapa semua ini? Kita sangat percaya setiap ayat di dalam Al-Quran, selepas sesuatu ayat itu adalah tauqifi daripada Allah. Jadi para ulama mengkaji hikmah-hikmahnya ini. Kenapa ayat ni duduk lepas ayat ni? Kenapa surah ni duduk selepas surah ni? Kenapa surah ni disusun mengikut mushaf? So kalau kita nak tengok kehebatan cerita Nabi Ibrahim, kita tengok contoh kalau babak dia berdakwah kepada kaumnya, kita tengok dari sudut mushaf dia tu. Perjalanan Nabi Ibrahim dengan dakwahnya di dalam mushaf, kita akan nampak ijaz di situ, tuan-tuan. Dan dalam hal ini dia sangat memerlukan kepada kita membaca karya-karya agung para alim ulama yang mengangkat ilmu munasabah seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib, At-Tafsirul Kabir, ataupun seperti Al-Imam Burhanuddin Al-Biqai dalam An-Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Was-Suwar, dan juga seperti Sa'id Hawa rahimahullah dalam Al-Asas fi Tafsir. Juga sedikit kadang-kadang disebutkan, kadang-kadang tidak disebutkan oleh Syahid Said Qutb rahimahullah. Dan Nusantara yang agak cemerlang dalam hal ini adalah Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Tetapi banyak juga beliau menyebut daripada Al-Imam Al-Biqai. Ini nombor 2, persoalan kedua yang menyebabkan saya gairah untuk menulis, mengkaji, dan ada beberapa sedikit data itu daripada saya punya disertasi. Persoalan yang ketiga yang menyebabkan saya nak berkongsi kepada anda mengenai buku saya ini adalah kerana
Kenapa cerita Nabi Ibrahim kadang-kadang mengikut kronologi, kadang-kadang tidak mengikut kronologi para anbiya. Contoh dalam surah Asy-Syu'ara, siapa Nabi yang terlebih dahulu muncul? Nabi Musa, and then baru Nabi Ibrahim. Soalannya, kenapa bukankah Nabi Ibrahim dulu dari sudut nasab keturunan, dari sudut kronologi sejarah? Kenapa pula di dalam surah, saya tak ingatlah surah yang keberapa, kenapa kadang-kadang cerita Nabi Nuh selepas cerita Nabi Ibrahim? Sepatutnya Nabi Nuh dulu. Jadi kenapa ya segmentasi begitu? Mesti ada sebab. Subhanallah. Jadi doakan saya supaya dapat sempurnakan buku ini, insya-Allah, mudah-mudahan sebelum bulan 10. Dan dia adalah salah satu daripada usaha saya untuk menarik minat masyarakat awam, bukan sekadar kepada batang tubuh Nabi, tetapi kepada syakhsiah surah itu sendiri, kepada identiti kepribadian setiap surah itu sendiri. Pendek kata, nak kembalikan umat kepada Al-Quran itu sendiri bersama dengan Tadabbur Center, insya-Allah taala. Wallahu alam. Terima kasih semua sudi mendengar.